Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku, Majans TV. Thank you sebab sudi klik video ni guys. Sorry dah tak upload video beberapa hari yang lepas ni. Tangan aku injured seperti yang kau dapat tengok kat story, dan aku ada masalah untuk tekan. Okay, aku nak dapatkan tangan ni pun dah tak boleh, actually susah. Tapi nak tekan button tu okey lagi lah. Thank you so much for still supporting. Sebelum kita mulakan video pada hari ini, aku ingin kita semua sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin, okay, isteri kepada Shoaib, ibu kepada 4 orang anak ni yang beautiful. Sangat-sangat terkesan cara pemergian dia, begitu sudden dan sebagainya. Dan ya, Al-Fatihah. Bagi mereka kat luar sana yang masih ada isu untuk mempercayai virus ini, yang masih mengatakan benda ni semua tak betul, berlakon dan sebagainya, screw you man, screw you. Okay guys, video hari ni bukan nak pasal vaksin, bukan nak pasal COVID-19. Aku nak bercerita pasal mob boss, okay, pasal mafia, pasal ketua mafia, pasal kapo di Tuti Kapi, pasal head of the Colombo family. Senang cerita mafia lah, okay, in general, dan specifically seorang lelaki yang bernama Michael Francis, antara mob boss ataupun ketua mafia yang masih hidup, dan bagaimana dia actually keluar daripada family mafia ini. Just a simple story, cerita yang aku rasa interesting untuk aku sampaikan kepada korang, dan ada tauladan ataupun ada take away, ada manfaat di akhirnya. Nanti kita sama-sama tunggu. Okay, Michael Francis ni adalah seorang capo regime of the Colombo crime family lah. Capo regime tu is like macam, mana cakap ni, part of the leader of the family lah, clan family, the Sicilian mob family punya leader lah, okay, head of the family. And Colombo family ni is one of 5 daripada satu antara 5 La Cosa Nostra family yang dekat New York. Bapa Michael Francis ni, alright, bapa dia ni, kalau korang tengok cerita Godfather ke ataupun apa-apa cerita mafia ke, mesti korang pernah dengar nama Sonny. Sonny Francis. Bapa dia adalah underboss kepada the Colombo family. Nama bapa dia adalah John Francis, ataupun lebih dikenali sebagai Sonny Francis. Bapa dia ni memang jenis memang wanted lah. Senang cerita, memang segala crime dekat New York tu, apa benda semua memang bapa dia dah buat. And sepanjang hidup Michael ni, dia nampak polis tu jahat. Sebab apa? Sebab dia sayang bapa dia, dan bapa dia selalu kena tangkap dengan polis. Polis tu selalu cek pasal dengan bapa dia, selalu cek pasal dengan family dia, apa benda semua. Itu yang dia nampak daripada kecil. Pada mata dia, pada mata si Michael ni, bapa dia adalah seorang bapa yang baik, provide them with a good food, with good living dan sebagainya. Memang seorang bapa yang baik. Tetapi tak habis-habis polis cek masalah. Okay, so daripada kecil dia memang tak suka polis lah, senang cerita. Sehinggalah dia dah besar baru dia faham. Tapi still dia takkan boleh merubah dia punya sifat ataupun dia punya keinginan untuk membenci polis tu lah. Michael ni pada mula dia tak terlibat langsung dengan family Colombo ni. Memang dia seorang pelajar yang baik, pelajar pre-med. Dia nak jadi doktor tau. Bapa dia suruh jadi doktor. Bapa dia tak pernah pun suruh dia untuk jadi gang, untuk jadi mafia dan sebagainya lah. So he took the high road. Dia buat pre-med pada era 60-an macam tu lah. Segalanya berubah pada tahun 1966 apabila bapa si Michael ni, Sonny Francis ni, alright, mafia taiko ni, actually kena tangkap dengan polis sebab benda-benda yang jenayah dia buat. Dan pada kali ini memang kau-kau punya jenayahnya memang semua dah terkantoi habis, dan bapa dia ni kena penjara lama, 50 tahun sentence. Michael ni dia macam fikir macam 50 tahun tu, bapa aku sekarang dah 50 tahun. Kalau lah dia kena penjara 50 tahun, dah 100 tahun, aku memang takkan jumpa bapa aku ni lah. Siapa boleh berani jamin hidup sampai 100 lebih tahun kan? Dan pada tahun 1967 bapa dia masuk penjara, dia dah lost dah. Dan Joe Colombo, the mob boss, okay, mob bapa boss paling besar sekali dalam Colombo ni family tu, took him under his wing. Dia jaga Michael ni macam jaga anak dia, okay, sebab second man dia, Sonny Francis tu, memang baik dengan dia, memang taat dengan dia. So dia end up akan jagalah anak sekawan dia ni lah. So dia jaga, dan dia kata, kenapa kau nak buang masa belajar lagi? Kenapa kau nak buang masa belajar sedangkan bapa kau tengah mengikut? Kau tak nak keluarkan bapa kau daripada menjaga ke? Dia cakap kat si Michael ni. So Michael pun ada dua motif, ada dua niat je yang dia kata dia nak buat sekarang ni. First, dia nak keluarkan bapa daripada penjara sebab tak sanggup nak tunggu 50 tahun, dan kemudiannya dia nak duit. Bapa dia kalau boleh memang tak nak anak dia jadi mafia ni semua, tapi memang anak dia pun dah make up his mind apa semua. Dia cakap kat anak dia, now you go back, you go home, someone will pick you up. Dia nak anak dia masuk mob family ni dengan cara yang betul, dengan cara yang macam orang biasa buat, bukannya sebab kabel, bukan sebab bapa dia mafia dan anak dia boleh jadi mafia macam tu je. No, Michael Francis ni mengambil masa 2 tahun untuk initiate. Dia 2 tahun dia jadi kuli mafia, 24 jam standby on call, apa benda yang bos dia suruh buat, dia buat dan sebagainya selama 2 tahun. And finally pada tahun 1975
bos ni, okay, John Colombo ni panggil 6 orang, finally sahkan orang sebagai family member dan sebagainya. Mereka panggil seorang-seorang untuk meeting dalam bilik. Cara mereka panggil Michael ni masuk dalam, dia duduk macam U tu kan. So bos kat tengah-tengah, mak bos tu kat tengah-tengah, dia ambil pisau, dia potong tangan orang tu, jari orang tu sampai berdarah, menitik kat lantai, dan kemudian dia letak kat tangan Michael sekeping gambar saint Santos Catholic punya saint lah, okay, Catholic card tu dia letak atas tu, dan dia bakar kertas tu kat atas tangan orang tu. Dan boss mob tu cakap, tonight you were born again, you were born in a new life, you are born again in the life of La Cosa Nostra. You agree? Dia kata dia agree, I accept, and with this vouch, if you break or violate the oath, you will burn in hell like the saint. Tu maksudnya dia kata, kalau kau dah setuju, kau dah accept benda ni, kalau kau violate ikrar ni, kalau engkau buat benda salah, kau tinggalkan family dan sebagainya, engkau pun akan mati dalam neraka, macam gambar ni terbakar lah. Dia punya cerita dalam tu. So dia jadi mafia, jadi besar. Dia dah start buat something big dengan dia punya mob family dan sebagainya. And dia actually create satu scheme tau, ataupun satu taktik fraud baru, business plan baru lah untuk geng-geng mafia ni. Apa yang dia buat actually adalah dia tipu ataupun dia fraud tax cukai gasolin, cukai minyak petrol dekat US. Cara dia buat memang bijak. Dan pada ketika itu dia berada dekat Panama. Dia tahu undang-undang kat Panama, bagi mereka yang beli minyak secara bukal, secara wholesale, tak ada tax. Jadi apa yang dia buat adalah dia buka banyak company. Dia buka banyak company wholesale minyak ni. Syarikat yang beli minyak, syarikat nombor 1. Tapi yang transport minyak tu adalah syarikat nombor 2. Dan dia hantar minyak tu dekat syarikat company lain. Jadi setiap peringkat bisnes dia tu, dia lari pada cukai. Sebab dia register semua company-company tu ada sebagai company yang wholesale. Macam tu lah pendek cerita dia punya cara bisnes tu, apa yang dia buat. Dan dia set up lebih daripada 18 company. Dan dia buat deal ni juga dengan Russia punya mob, dengan Russia punya mafia juga. Dia kau team benda ni. And sepanjang 8 tahun bisnes dia buat ni, bisnes ni, apa yang dia buat ni menguntungkan dia sebanyak $8 juta setiap minggu pada tahun tu. Dan sebelum IRS ataupun pihak cukai LHDN sana nak pergi cari ke company-company ni, dia akan bankruptkan company tu. So dia tak bayar apa-apa. Itu dia buka lagi satu company, lepas tu dia bankruptkan company tu. Macam tu lah chain reaction. Sepanjang 8 tahun dia hidup macam tu. Setiap minggu 8 juta hingga 10 juta US dollar dia makan. Dan masa dia dah besar ni, masa dia dah jadi kaya, dah start ada 300 orang bawah dia dan sebagainya, bapak dia pun keluar daripada penjara setelah 10 tahun. Okay, bapak dia ni daripada dapat 50 tahun penjara tu, 10 tahun dah keluar dah sebab parole. Okay, dah ada parole. Dan lepas bapak dia dah keluar, kan dah kira dah happy ending dah? Tak. Bapak dia keluar masuk, break parole, keluar lagi masuk. So sepanjang 50 tahun sentence yang dijatuhkan kepada bapak dia actually serve 40 tahun. Dan recently bapak dia baru dikeluarkan, dibebaskan. Bapak dia berumur 102 tahun. Pada tahun 2020 bapak dia berumur 102 tahun. Dan bapak dia still hidup sampai sekarang lagi. Dan dia pun actually masa bapak dia dah keluar tu apa semua, bapak dia actually dah train dia, groom dia untuk jadi the next boss. Dan umur dia pada ketika ini memang muda lagi. Dan pada umur 29 tahun, setelah dia dah macam dah buat bisnes macam-macam, dah hebat dah sana, dah hebat sini, dah buat macam-macam, dia buat satu bisnes baru, iaitu dia joint venture ataupun dia buat company untuk buat filem. Pada ketika dia buat filem ni lah, dia jumpa seorang perempuan, pelakon juga, yang casting dengan dia apa semua, Camille tak silap aku, Camille macam tu lah. Dia nak kahwin dengan perempuan ni, nak startkan rumah tangga dan semua ni lah. Dan dia kata dia sedar, kalau aku nak kahwin dengan perempuan ni, aku kena tinggalkan semua benda-benda ni. Memang itu je lah. Sebab dia tak nak family hidup dalam family mafia ni. Dan dia tahu juga kalau dia keluar daripada benda ni, maksudnya dia dah violate dia punya oath dan sebagainya, dan dia akan dibunuh. Kau tak boleh keluar daripada family mafia macam tu saja. Dekat sini kita dah dapat interesting story kan. Macam mana dia boleh keluar? Sebab sekarang ni dia dah keluar dah. Dia dah bebas daripada mafia ni lah, as we speak ni kan. Tahun 2021 ni memang dia dah keluar bebas daripada mafia. Macam mana dia boleh keluar dari mafia tu? Itu yang interesting tu. Sebelum dia kahwin tu, dia beritahu dekat polis mahkamah, dia nak come clean, dia nak tutup bisnes dia yang buat minyak apa benda semua tu, dan dia kata dia nak keluar daripada mafia. Kau bayangkan, lepas dia dah mengaku apa benda semua salah apa semua, dah telah dijatuhkan hukum apa semua, dan sebelum dia masuk penjara dia kahwin, cuci tangan, senang cerita, dia kata tak nak buat lagi dah, dan dia dah kahwin, dia masuk penjara. Ketika dia masuk penjara pada hari pertama tu, itulah hari pertama juga yang kontrak
kontrak untuk bunuh dia dah keluar. So maksudnya the family, the mob family ni, bosses mob ni semua dah start keluarkan kontrak untuk bunuh Mamat ni, Michael Franzi ni. So hidup dia memang dah tak aman dah. Dia di penjara 10 tahun. Dia 10 tahun dan dia dibebaskan, dan kemudian dia ada parole lah selama 13 bulan. Dan sepanjang 13 bulan tu hidup dia tak aman, dicari oleh mafia, orang nak cuba bunuh dia, semualah family dia memang ada masalah. Tetapi dia cekal. Orang cuba ajak dia masuk balik dan sebagainya, dan dia termasuk perangkap. Kan dia punya parole tu, dia punya macam trial testing dia selama 13 bulan. Bulan ke-12 tu dia kantoi ada buat deal dengan mafia apa semua, dan dia dipenjarakan balik. Dia dipenjarakan balik selama tak ingat aku berapa lama, dalam 6 tahun ke kot, 6 tahun 7 tahun je tu. Dan pada ketika itulah dia betul-betul insaf, dia jumpa religion, dia kembali dekat dengan agama dia dan sebagainya, dan dia betul-betul nak keluar dari benda ni lah. Dia dah keluar clean habis semua. Sampai sekarang orang surprise macam mana dia boleh still hidup, dia boleh kekal hidup. Masa dia mula-mula jadi mafia tu pada tahun 75 tu, yang bos dia jumpa dia, yang potong tangan semua tu, ada 6 orang tau. Ada 7 orang yang nak jadi mafia pada ketika itu, berjumpa bos pada ketika itu, semua mati. Dia seorang je hidup. Dan pada tahun 1986, Fortune Magazine buat satu artikel ataupun write-up yang gila babinya besar lah. Memang semua terkejut lah. Fortune Magazine reveal ataupun dedahkan 50 orang ketua mafia yang sangat-sangat berpengaruh dengan kaya lah, harta-harta dia semua. Dan pada hari ini, setelah lebih pada 30 berapa tahun ni, 50 orang list mafia punya bos, mafia punya ketua semua tu, yang hebat tu, konon-kononnya tu, 50 orang, 49 mati, satu je hidup, Michael Francis. So cerita dia, bagaimana kau nak keluar daripada family mafia ni, daripada kumpulan mob ni. Only way is to actually make sure semua orang dalam mob tu mati lah. Sama ada engkau mati ataupun dorang mati. Dan sekarang ni apa yang dia buat adalah bagi ceramah, dia tulis buku. Dia tulis pun dekat 5 buku yang dia dah buat dah tentang cara sejarah hidup dia dan sebagainya. Basically itulah caranya kot untuk engkau keluar daripada mafia, untuk kau keluar daripada geng mafia ni, dengan memastikan semua keluarga-keluarga mafia, ketua-ketua keluarga mafia ni mati. Dan let them start a new life, dan kau pun boleh start a new life. Aku tak tahu lah cerita ni interesting ke tak bagi korang, tapi bagi aku memang aku rasa I find it very very interesting. That's why I want to share it with you guys. Alright, so sampai di saja video pada kali ini. Thank you so much for watching. See you guys on my next video. Stay cool, stay healthy, stay positive, be a healthy Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.